apa ni pengajaran di sebalik hadis ni. Kemudian babus siwak lis-shaim. Ini bab berus gigi kepada orang yang berpuasa. Boleh ke tidak bergigi? Kau tak boleh. Ketika puasa. Itu hak ni pun super biasalah. Imam Abu Daud kalau dalam bab-bab hak berkait dengan fiqh ni, dia nak isyarat kepada khilaf ulama. Hak tu khilaf ulama. Dan dalil masing-masing. Dalil masing-masing. Hak kata tak boleh, mana dalil dia? Hak kata boleh, mana dalil dia? Hak mana dalil dia? Imam Abu Daud mari di bawah tajuk ni saya ada. Dia boleh nak mari lebih lagi pun dia boleh. Dia imam dalam hadis. Tapi kira susah pandai. Jadi yang nak ayat pilihan dia hak mana? Memanglah ada khilaf. Tapi kalau orang tanya, tuan sendiri. Tuan sendiri pilih hak mana? Dia pilih hak boleh. Sebab tu dia mari hadis hak boleh. Hadis hak menampakkan tak boleh tu dia tak mari. Kadang-kadang dia buat bab. Misalnya kita kata asal kita baca dah tapi tak ada nak terjemah. Berarti tu bab orang yang berpuasa berbekal. Dia buat asal tajuk. Mana nak ayat boleh ke tidak? Lepas tu dia buat tajuk pula keharusan berbekal. Dia buat dua tajuk. Mana adil lah tu. Satu dalil kepada orang-orang yang kata tak boleh. Satu lagi dalil di bawah satu bab yang lain kepada orang-orang yang kata boleh bekal pada ketika puasa. Tapi hak ni bab bergigi ni dia tidak buat dua gitu. Dua tajuk yang berasingan. Tak. Dia buat so. Itu satu perkara. Yang keduanya, kalau kita kata di bawah tajuk ni dia tidak ayat. Berus gigi untuk orang yang berpuasa. Molek ke tidak? Boleh ke tidak? Tak ayat. Kalau dia bawa di bawah tajuk ni yang menunjukkan boleh dan yang menunjukkan tak boleh pun boleh juga. Tapi dia tak buat juga lagu tu. Dia tidak amari hak menunjukkan tak boleh. Dia hanya mengemukakan yang menunjukkan boleh. Menunjukkan dia pilih hak tu. Dia pilih hak tu. Pendapat dia kok tu lah. Begitulah cara ulama hadis. Imam Bukhari kau siapa lagu tu. Dia mari hadis hak dia kena. Hak dia kena. Jadi kita tak boleh kata tak adil. Bapa tak mari belakangnya. Dia bukan hak tu. Kalau hak tu kita lain. Kalau nak tahu pendapat dia, tu itu cara dia. Dalam masalah ni pun sebenarnya ada khilaf. Ada khilaf juga dalam masalah berus gigi ni. Apa dia hadisnya? Hadisnya daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Abdullah tu ada orang kata sahabat, ada orang kata tidak. Tapi hak jelasnya sahabat juga, tapi sahabat kecil. Orang-orang hak tidak kata dia ni sahabat, dia kata tabi'i besar. Hak tu lah, tabi'i besar ni mana dia dah dengan Nabi tu ketika umur 5 tahun. Mengikut setengah-setengah ulama dia kata dia ni tabi'i besar. Mengikut setengah-setengah yang lain pula dia dah tu dia kira sahabat dah lah. Sahabat dah. Kalau kata sahabat kecil. Kalau kata tabi'i besar. Gitulah kesimpulan. Tapi ayah dia Amir bin Rabi'ah, dia ni ambil daripada ayah dia lah hadis ni. Itu memang sahabat yang terkenal. Telah berhijrah ke Habsyah. Dan masuk perang Badar gapo tu ayah dia. Ni cerita ayah dia cerita. Ayah dia kata apa dia? Saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergigi dalam keadaan dia puasa. Oleh kerana Imam Abu Daud ambil hadis ni daripada dua orang tu guru dia. Muhammad bin Sabbah dia ambil daripada Syarik. Itu saluran. Ada situ. Tu maknanya tukar sana. Lepas tu Imam Abu Daud ambil daripada seorang lagi tu guru dia, namanya Musaddad. Musaddad ambil daripada Yahya. Musaddad ambil daripada Yahya daripada Sufyan. Jadi lepas pada tunya Sufyan lah. Sufyan. Bertemulah sanad itu di situ. Lalu seterusnya ke atas tu serupa sanad ni. Di bawah tu hak beza. Jadi Imam Abu Daud nak ceritanya setakat tadi
Saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bergigi dalam keadaan dia puasa tu, kedua-dua tok guru dia ada meriwayatkan begitu. Serupa aja. Tapi hak tambahan ni tok guru hak nombor 2. Musaddad itu saja yang sebut gini. Hak seorang lagi Muhammad bin As-Sabbah tak ada sebut. Tok guru ni yang sebut kepada dia. Tengok tu banyak kali lah, acak kali lah, tak boleh nak bilang lah. Berapa kali banyak telajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bergigi. Pak bergigi tu masa mana? Masa mana bergigi tu? Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, sebelum tergelincir matahari ke, selepas tergelincir matahari ke, boleh jadi berlaku. Jadi dia tak ada royak sini. Bila tak ada royak tu tak boleh pakai lah. Boleh lah dia kata. Gitu. Baik. Kita tengok dalam syarah ni sikit. Mana-mana ada pakar kitab ni 171 situ. Imam Tirmizi juga ada ambil hadis ni. Selepas dia kemukakan hadis ini, dia kata gini, qala Abu Isa hadis Amir bin Rabi'ah hadithun hasan. Hadis Amir bin Rabi'ah ni adalah hadis hasan. Mana? Jadi amalannya orang duduk pakainya mengikut hadis ni lah. Di sisi ahli ilmu mengikut hadis ni lah. Mereka berpendapat tidak mengapa orang hak puasa ni dia bergigi tak apa. Cumanya ada sesetengah ahli ilmu menganggap makruh bergigi kepada orang yang berpuasa kalau dia bergigi dengan kayu hak lembab, hak basah. Kan kayu sugi tu kan kita serah kalau hak basah. Kita kekeh tu kita serah kan air dia tu. Kalau hak tu makruh. Dan mereka juga mengatakan makruh kepada orang hak puasa ni di akhir siang, alik petang tu lah, ataupun selepas gelincir matahari. Lepas tu dia sebut Syafi'i berpendapat tidak mengapa bergigi, sama ada awal siang ke, makna pagi lah, ataupun hujung siang, alik petang, tak apa kata dia. Syafi'i kata ni mengikut Imam Tirmizi sebut ni. Ahmad dan Ishaq menganggap makruh berus gigi kalau di akhir siang. Kalau di akhir siang. Syaukani berkata, kata Hafiz Ibnu Hajar juga isnaduhu hasan. Wal hadis ini menunjukkan elok berus gigi kepada orang yang puasa tanpa ada terikat dengan mana-mana masa. Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, masa mana-mana pun boleh berlaku. Dan hadis ini menolak pendapat Syafi'i yang mengatakan makruh selepas daripada tergelincir matahari kepada orang yang puasa. Apa dalil Syafi'i kata makruh tu? Dia pegang dengan hadis lain, la khalufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Dia pegang dengan hal tu. Iaitu bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Dah bau busuk mulut. Kalau bergigi jadi hilanglah bau busuk tu. Gak nak bau busuk alik pagi tak bangun lagi. Lepas pada tergelincir matahari tu dah mungkin lama tak makan tak minum kan. Dia jadi mula bang. Jadi bau tu di sisi Allah dah molek, kita kekalkanlah benda yang molek tu. Sebab dia akan bertukar menjadi wangi seesok. Jadi kalau kita hilang ke mana kita tak suka hak tu pula. Sebab tu dia kata makruh. Tapi tadi Imam Tirmizi kata Imam Syafi'i berpendapat tak apa. Tak apa. Awal siang ke, akhir siang ke, alik pagi ke, alik petang, tak apa berlaku. Ini menunjukkan Imam Syafi'i ini ada dua pendapat. Satu qaul qadim, satu qaul jadid. Dia kena ingat, kalau hak dalam Tirmizi tu Imam Tirmizi sebut pendapat Syafi'i, boleh dikatakan umumnya itu pendapat qaul qadim Syafi'i. Sebab Imam Tirmizi dan dengan anak-anak murid Syafi'i, hak tu dia ambil daripada hak tu, hak qaul qadim. Qaul qadim dia ambil daripada hak tu. Yang ni saluran tu. Saluran hak qaul jadid dia tak ada berkesempatan sangat. Tapi hak orang ramai hak tersebar dalam masyarakat ni qaul jadid Syafi'i. Hak tu lah orang duduk pegangnya kata makruh lepas pada gelincir matahari tu. Jadi dalil Syafi'i kata boleh tu mana? Hak tadi lah hadis Nabi banyak. Tak tahu berapa banyak duk bergigi dalam keadaan puasa. Dia bukan hak tu.
Lepas tu qaul jadid dia apa, dia kata makruh pula. Dia tengok hadis tu, dia fikir hak ni pun dia pertimbangkanlah. Dia timbang. Hak dulu bukan tak ada dalil juga, dia ada dalil juga. Orang-orang lain nak pegang semacam hak tu. Pak Kelon ni dia pegang hak tu. Cuma dia dalil tu dia letak tepi. Dia lebih utamakan hak ni. Jadi orang hak tak setuju dengan Syafi'i, dengan qaul jadid dia tu, dia kata hadis ni menolak lah. Sebab dia kata Nabi buru gigi. Buru gigi tu banyak kali tengok. Bila kata banyak kali, ni tak kali pagi saja. Terutama Nabi SAW bila nak semayang tu, semayang zuhur, semayang asar, tidak lepas kelicir matahari kan. Mana buru gigi, kau dia tak buru gigi, kena ada dalil khusus pula. Kalau bulan puasa, tak, dia tak buru gigi. Hak kata buru gigi tu tidak boleh puasa, mana ada dalil lagu tu. Bila tak ada dalil, maknanya puasa kau, tidak puasa kau, Nabi buru gigi. Dia buru gigi tu molek gitu. Lepas tu dia kata, Imam Tirmizi menukilkan Syafi'i kata tak apa buru gigi untuk orang yang berpuasa awal pagi ke, awal siang ke, ataupun akhir siang. Inilah yang dipilih oleh sekumpulan anak-anak murid Imam Syafi'i. Antara mereka Abu Syamah, Ibnu Abdus Salam dan Nawawi. Ashab ni sama ada anak murid ataupun tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Di sini Muzani, kalau Muzani itu anak murid dia lah. Imam Nawawi itu tidak anak murid dia, tapi tokoh dalam mazhab Syafi'i. Ini orang panggil ashab lah, dipilih oleh orang. Hafiz Ibn Hajar dalam At-Talkhisul Habir, Talkhisul Habir khusus ditulis untuk takhrij hadis Imam Rafi'i Al-Kabir. Dia kata tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i yang berdalil dengan hadis khalufu fami shaim tu, bau busuk mulut orang puasa tu, dia menunjukkan makruh buru gigi selepas tergelincir matahari ni kepada orang yang berpuasa, fihi nazar. Dia kata boleh dipertikaikan. Jadi Hafiz Ibn Hajar pun tak setuju juga. Kata lepas pada tergelincir matahari ni makruh. Tak. Pasal apa? Sebab dia pegang dengan hadis, zahir hadis tadilah. Syaukani kata hak betulnya mustahab molek buru gigi ni kepada orang yang puasa awal siang ke akhir siang. Inilah mazhab jumhur imam-imam. Kebanyakan imam-imam kata tak apa buru gigi bila-bila masa pun. Begitu. Lepas tu banyaklah. Ada yang kata gini, ada kata gini, tak apalah. Tapi Imam Nawawi ada sebut, dia kata gini, kata dia, la khalufu fami shaim tu kita pakai juga. Tu apa ni, Nabi kata bau busuk mulut orang puasa lebih wangi, lebih baik daripada Allah, di sisi Allah daripada bau kasturi. Hak tu dia kata kalau bau busuk tu lebih molek, kalau bau sedap kalau lebih molek, kata dia. Hak tu kata bau busuk, kalau bau sedap kau lebih molek. Memanglah, jadi kalau orang tu tak makan, tak minum, dia akan jadi bau busuk mulut dia tu. Hak busuk mulut tu pun di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Kalau dia bau wangi mulut dia dengan dia buru gigi, kau lagi molek di sisi Allah SWT. Dia faham gitu. Jadi hak tu sebenarnya hak moleknya. Imam Abu Daud pun pilih hak ni, dia tak mari hak lain. Padahal hak tu sahih juga. Hak tu sahih juga. Bahkan hak tu lebih sahih lagi daripada hak ni. Hak ni dia katakan hasan saja, tapi kadang-kadang ulama dalam bab tarjih ni dia tarjih hak kurang kuat dari segi kedudukan hadis itu pun dia boleh tarjih, mengambil kira benda-benda lain banyak perkara lagi. Dan hak tu hak lebih sesuai, hak lebih moleknya. Sama juga dengan mandi. Sama juga dengan mandi. Setengah-setengah orang tu kata lepas gelincir matahari tak molek mandi, jadi segar, jadi nak suruh letih lah. Nak suruh letih tak boleh mandi, rapat apa buka puasa tu boleh mandi gila. Nabi SAW sikit lagi, Imam Abu Daud pilih hak tu juga, curah air atas kepala, nak suruh segar, nak suruh hilang dahaga tu, tahan sikit dahaga tu, tahan sikit panas. Mana dia tak hasil letih lah, letih tu tidak, tak minum air cuma mandi, dengan mandi tak apa, kita dapat segar. Imam Abu Daud buat bagi hak tu juga. Menunjukkan jadi orang kata tak boleh tu, iyalah ini pendapat masing-masing. Dia kata tak boleh ikut, iyalah dia dah.
Siapa lah. Tapi berdasarkan sekian banyak hadis setelah jelas kepada kita ada hadisnya, apa salahnya kita guna. Lepas pada tu berapa ramai pula ulama-ulama yang terima, yang kata memang boleh, tak ada apa pun, bahkan elok, bukan sekadar harus saja, elok molek. Ni kan orang akan apa dah, orang Islam kalau puasa kat petang nampak moyok muka, nak tunjuk moyok kau kan. Jadi kau lah orang kata ni buat tak ikut agama lah jadi lagu ni. Cuma tunjuk buat tak ikut agama kita jadi kau kuat. Hak tu sepatutnya tunjuk kau kan. Nak tunjuk agama dia letih. Jadi bau gigi. Kalau bulan puasa boleh lah, hidup bau busuk mulut. Hak tu di sisi Allah lain, di sisi manusia busuk tetap busuk, tidak menjadi wangi. Kenapa hak tu? Waktu di sisi Allah untuk dia balas, bagi balasan kepada orang tu, dia adalah kira-kira dia sendiri. Tapi manusia tidak begitu. Kita kena jagalah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu gama pakai air wangi lagi tu gini tu, bau gigi semacam tu apa? Nak jaga manusia dia lah. Nak jaga manusia. Jadi sepatutnya lebih moleknya kita pakai hak tu lah. Dan Imam Syafi'i pun ada juga pendapat dia yang Imam Tirmidzi sebut. Dia kata tak apa. Cuma itu qaul qadim. Qaul qadim pun qaul dia juga. Qaul qadim pun qaul dia juga. Anda selalu kata qaul ni qaul bagi imam-imam besar ni, dia bukan qaul pendapat dia. Fatwa dulu tak betul dah lah. Bukan gitu. Hak dulu pun boleh pakai juga. Apalagi kalau disokong oleh orang lain lagi, ramai lagi orang lain, apa kita nak berasa teragak-agaknya. Qaul bagi seseorang iman di sebuah rumah. Bila dia buat rumah sini, rumah sungguh, kita boleh duduk tu ramai, boleh duduk tak utuh rumah tu. Rumah molek 1000 tahun, 2000 tahun, tahan lagi. Itu makna qaul imam-imam ni. Imam Malik kau, Imam Syafi'i kau, siapa-siapa kau, begitulah. Atas kita tengok sini rumah sesuai lah, rumah lagu ni. Rumah tepi laut sesuai lagu ni. Rumah atas salji, tempat salji, lagu ni. Bentuk dia lebih sesuai. Gitu dia buat rumah. Rumah tu tetap berguna, tetap molek. Tidak kata dulu tu rumah istana pasir, budak-budak main tepi patah. Bukan lagu tu. Dia ada dalil juga. Cumanya bila dia fikir pula tengok ni kemah juga, jadi dia pilih hak ni. Pendapat dia kemudian bukan makna hak dulu tak boleh pakai langsung, hak dulu tak ada dalil dah. Setiap pendapat imam dia nak keluar tu dia ada dalil dah. Cumanya dia menilai semula dalil tu. Dia tidak kata dalil tu tak sah, mengaruh, tak betul. Dah. Cuma dia kata hak ni kuat. Kemudiannya dia menyatakan pendapat tu. Tu je. Setara tu je. Boleh, tetap boleh pakai. Apa lagi tadi kan? Berapa ramai? Ni Hafiz Ibn Hajar, Syafi'i, Imam Nawawi, Syafi'i, Ibnu Abdul Salam, Syafi'i, semua Syafi'i kata. Berapa ramai hak kata boleh, sampai ke petang pun bergigi. Jadi atas dasar tu kita kata sepatutnya orang Syafi'i pun dia tidak teragak-agak untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Seperti mana kemudian selepas ni Imam Abu Daud buat tajuk isap air ke hidung. Jadi isap air ke hidung bila kita puasa tak boleh, tak ada adalah sunnah. Bila kita ambil air semaya ada juga, cuma jangan kuat sangat supaya ketika tidak puasa. Sunnah tu tetap ada. Ambil air semaya, gosok gigi, tu sunnah. Isap air ke hidung tetap ada semacam tu. Tidak kata bila puasa jadi berubah tu sunnah. Hak sunnah pada ketika lain tidak jadi sunnah. Tidak begitu. Jadi nampaknya sekat itulah dulu malam ni, wallah.